Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita malam ni dalam sesi Lalali Live. Alright. So, berapa lama anda dah pernah bersama dengan kami Lalali? Mungkin ada yang baru first time, mungkin baru yang tak pernah nampak ni, tanya siapa lah Mamat ni kan. So, Assalamualaikum. Saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Hasnul Abdul Halim. Bersama dengan wife Salma, kami menubuhkan Lalali. Untuk nombor satu, kita nak bantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah batuk berkahak, anak-anak dia yang ada masalah batuk berkahak dan semua yang tak boleh tidur malam. Dan nombor dua lah, kami nak bantu anda yang perlukan extra income untuk start tambah duit, tambah income untuk dapatkan financial freedom, insyaAllah. Right. So, malam ni saya harap you all bersama saya lagi. Dan seperti yang kita tahu, esok tepat pukul 12 malam hari ini kita akan bermulalah PKP 2.0 ataupun MCO 2.0. Okay, persoalan dia, are you ready? Adakah kita bersedia dengan PKP 2.0 ni? Adakah kita bersedia dengan the challenges, cabaran yang akan datang bersama-sama dengan PKP ni? So, saya harap, saya berdoakan agar kita semua okey dan boleh survive gelombang PKP ni. Right, so kita kena faham juga kan, sebenarnya government kalau dia teruskan kerja macam biasa, kemungkinan besar angka itu akan bertambah. Dan untuk elakkan benda tu, in fact sekarang pun ada banyak fasiliti tak cukup apa semua kan. So dia kena buat sesuatu lah kan. Dia kena buat sesuatu tindakan gila yang dia terpaksa buat, ataupun mungkin ada orang panggil tindakan bodoh. Government terpaksa buat untuk pastikan rantaian COVID tu terputus. Sebab dia makin worse. Sampaikan 8,000 sehari, dia estimate boleh sampai ke 8,000 sehari. So sampai 8,000 sehari, maka collapse lah sistem kesihatan negara kita. Okay, so that's why government perlu buat sesuatu. Dan at the same time, dia ada buat darurat something lah, darurat pentadbiran ke something. Dia tak ada pilihan raya pun. Itu in a way pun bagus juga, supaya kita taklah ulang lagi sejarah kat Sabah tu yang telah menjadi punca kebanyakannya yang gelombang kedua. So Alhamdulillah, apa pun saya yakin mungkin ada yang masih kena bekerja, ataupun mungkin yang dapat bercuti, ataupun mungkin yang kena buat penggiliran. Whatever it is, buat yang terbaik kan. InsyaAllah kita tak tahu rezeki Allah tu kan. Mungkin daripada ujian ni, daripada cabaran ni, Allah akan bukakan pintu rezeki baru untuk kita. Kita tak tahu. Dan saya faham mungkin ada yang dah kehilangan kerja daripada PKP awal-awal dulu sampai sekarang, yang masih tak ada kerja tetap. So bersabarlah, bersabarlah. InsyaAllah rezeki tu ada. Ada ICNA, ada BPN. Kita itulah apa yang government bagi. But at the same time adalah sangat-sangat penting untuk kita sendiri. Kita sendiri untuk start fikir macam mana aku nak jana balik income aku. Right. So itulah apa yang berlaku sekarang. So whatever pun, PKP ke tak PKP ke, kita still kena cari income, betul. Kita still kena cari sales, kita still kena cari duit. Sebab itu cara untuk kita dapat makanan lah. Kadang-kadang kita nak letak makanan atas meja untuk anak kita, untuk isteri kita. Kita kena ada ni, ni kita panggil duit, ataupun ongkos, ataupun pitih. Kita kena ada benda ni. So Alhamdulillah, saya yakin kalau you all dah berada dalam page ni bersama kami ni, so saya yakin anda mungkin sedang berfikir-fikir. Mungkin you ada setiap hari you doa, ya Allah murahkanlah rezeki aku ni, murahkanlah rezeki aku, tunjukkanlah aku jalan yang mana aku boleh guna untuk bantu naikkan, tingkatkan ekonomi keluarga aku, supaya aku dapat bersedekah lebih, supaya aku dapat bantu mak ayah lebih, supaya aku dapat bagi anak-anak aku yang terbaik. So mungkin you ada doa, dan mungkin malam ni adalah jawapan dia. Sebab apa? Sebab malam ni saya nak share satu benda yang bodoh. Benda yang bodoh, tapi benda yang sangat-sangat penting untuk kembangkan bisnes yang kecil, sekecil-kecil alam ni, untuk jadi sebesar-besar alam. But you kena ada kebodohan ni dulu. So siapa ready nak dengar apa benda bodoh yang kita kena buat untuk kembangkan bisnes? Ni benda bodoh je ni, yang mungkin orang cakap, alamak, benda ni kau tak payah cakap lah, aku dah tahulah. Mungkin ada orang macam tu. So saya tak kisah, that's okay. Tugas saya adalah menyampaikan. Dan kalau anda rasa benda ni bagus, please share. Please lah. Please share kepada kawan-kawan kita yang mungkin dia pun tengah buat bisnes tapi dia stuck. Ataupun dia adalah sahabat you yang you tahu dia tengah tak ada kerja sekarang.
yang dah diberhentikan kerja, cari kerja banyak-banyak, tak ada satu pun yang sangkut. So please tag dia, share pada dia. Mungkin sebab you share, you bagi tahu, bro ada ni lah, sis ada kelas live ni lah. So sebab you bagi tahu, mungkin benda tu dapat mampu ubah kehidupan dia. Kita tak tahu, kan? But kalau benda tu berlaku, dia mampu ubah hidup dia, dan setiap pahala tu anda akan dapat. Just dengan satu butang share, insya-Allah dia jadi jariah pahala. Kalau orang tu guna ilmu yang dia dapat daripada sebab you share, pahala tu akan berterusan. Dia ajar anak dia, you dapat lagi. Dia ajar anak kepada anak dia, you dapat lagi. Dia ajar anak kepada anak dia pun, you dapat lagi. That's the beauty of jariah. Sedekah pun ada jariah. Tekan zaman sekarang ni, tekan share pun adalah jariah. You share. Bila benda baik lah. Kalau you share benda mengarut, tak adalah dapat hadiah. Takut dapat dosa pula. Kalau kita share fitnah kan, betul kan? Siapa nak dengar satu story ni? Satu kisah ni. Kisah seorang ulama' ni. Saya nak cerita benda ni sebab sekarang ni macam zaman fitnah tau. You all bayangkan, PKP belum diumumkan, macam-macam story dah keluar ni. PM cakap macam ni, Agong cakap macam ni, Mamat ni cakap macam ni, rumours ni, bapak kepada adik aku, kepada kakak aku cakap macam ni lah. So dia sangat banyak rumours yang kita tak tahu pun mana betul, mana salah. Dan bahaya dia adalah, bukan pada orang lain, bahaya dia adalah orang yang menyampaikan rumours tu. Dan yang bodohnya adalah orang yang meneruskan share rumours tu. So that's why hati-hati pada yang menyampaikan rumours ni. Sebab apa? Sebab macam ni, kisah dia macam ni. Ada seorang mamat ni. Mamat ni dia memfitnah seorang ulama' tau. Dia fitnah seorang ulama' dan akhirnya dia menyesal, dia tersedar. Dia pun carilah ulama' tu. Dia cari dia pun jumpa. Dan dia pun cakap, wahai ulama', aku minta maaf, aku dah memfitnah kau, dah sampaikan kepada ramai orang. Dan aku minta maaf sangat aku buat salah tu. So ulama' tu cakap, tak apa, aku tak pernah marah pun, aku maafkan kau dah lama dah sebelum kau minta maaf. Tapi aku nak kau ambil on the way balik ni, kau ambil esok kau datang kat sini balik, kau bawa apa panggil tu, feather duster lah. Saya tak tahu lah bahasa Arab apa ni, dekat Arab lah story dia. Feather duster, so ambil benda tu dan bawa ke sini. Sepanjang perjalanan aku nak kau cabut satu-satu bulu ayam yang ada dekat feather duster tu sampai ke sini. Sepanjang perjalanan kau cabut. So esoknya lepas tidur apa semua, bangun awal, dia solat subuh apa semua, akhirnya dia pun bergeraklah pergi ke rumah ulama' yang dia nak minta maaf tu. So semalam dia dah belilah feather duster tu dibawa. Dan sepanjang perjalanan dia ikutlah, walaupun dia cakap apa benda mengarut ni, aku kena buat ni, aku nak minta maaf je kot. Kenapa aku nak kena cabut bulu ayam ni semua? Kan? So dia kata, tapi disebabkan memang dia betul-betul nak minta maaf, dia ikhlas nak minta maaf, dan dia buatlah juga. Right. So dia buat juga, dan dia pun berjalan, dia cabut. Sampai dekat rumah ulama' tu, apa yang berlaku adalah dia tanya, wahai ulama', aku minta maaf, aku datang sini, aku memang dah cabut dah, tapi sampai sini dah tak ada dah bulu dia. Lepas tu ulama' tu pun cakap, okey tak apa macam ni. Sekarang ni kau dah datang, kau patah balik, kutip balik semua bulu-bulu tu. Apa perasaan mamat tu? Agak-agak you all lah, apa perasaan mamat tu? Mesti cakap, uish, apa dia? Aku dah letak tu, dah buang, masa nak kutip balik, penat kot. Dalam hati je lah dia cakap macam tu. Tapi disebabkan dia memang serius, dia betul-betul nak minta maaf, dia dah sedar kesalahan dia, dia dah nak bertaubat lah. Dia pun cakap, okey tak apa, saya pergi kutip balik. So dia pun patah balik, ikut laluan yang dia buat tu. So sepanjang laluan tu, dia cari, dia tak jumpa, banyak dah hilang dah. Akhirnya dia patahlah balik dekat rumah ulama' tu, dia dapat 3 helai daun sahaja. Daripada banyak tu, 3 helai daun je dia dapat collect. So dia pun cakap, wahai ulama', aku nak minta maaf sangat-sangat, aku hanya dapat 3 daun je. Dan ulama' tu pun share, dia cakap macam ni, setiap helai bulu yang kau letak tu adalah fitnah yang awak telah tabur sepanjang perjalanan tu. Dan untuk minta maaf kepada setiap seorang yang you telah taburkan fitnah tu, you tak dapat, you hanya dapat 3 je. Dan apa saya cadangkan, you carilah siapa yang you dah taburkan tu, you minta maaflah pada dia, dan niscaya insya-Allah Allah pun akan maafkan. So agak-agak you Allah, boleh tak dia nak cari semua bulu ayam yang hilang tu? Boleh ke? Agak-agak boleh. Tak boleh, susah. Itu kita cerita zaman dulu. Zaman sekarang, kita share dekat Facebook. Tekan satu button share je, dia boleh pergi ke juta orang. Jangan saya sekejap. Dia boleh pergi ke berjuta-juta orang.
So macam mana kita nak minta maaf kat berjuta-juta orang ni? Kita pun tak tahu. Mungkin dia pun dah tak buka Facebook dah. Dia dapat kita punya fitnah dan dia tak buka Facebook. Then macam mana nak minta maaf? So that's why bahayanya kita menyebarkan fitnah. Dan please, walaupun ada rumus yang tak pasti, apa orang cakap, tak pasti jangan kongsi. So kita jangan kongsi, kita biar je lah berita tu kat situ. Sebab kita ni tak adalah dilahirkan sebagai wartawan kan. So tak perlulah kita sibuk-sibuk nak menyampaikan berita yang kita pun tak pasti sahih ke tak. Itulah pesanan masyarakat sekejapan daripada Laladi. Alright. So saya nak masukkan pasal tips bodoh ni. Tips bodoh ni. You all ready ke ready ni? Tips bodoh ni saya nak share. Tips bodoh tapi kalau you buat betul-betul, insya-Allah pasti nampak hasil dia. Nombor 1. Siapa nak nombor 1 ni? Siapa nak nombor 1 tips bodoh yang benda ni nampak macam mengarut lah, takkan aku nak buat benda ni. But if you buat, insya-Allah saya yakin you akan nampak at least tak banyak, pasti sikit perubahan. Kalau tak sikit, pasti banyak perubahan. Nombor 1 adalah be kedekut. Kan? Be kedekut. Jadilah orang yang kedekut. Kedekut apa yang saya maksudkan ni adalah kedekut dalam membazirkan duit untuk beli benda-benda yang mengarut. Ataupun Grant Cardone cakap dumb shit. Tu kena sensor. Benda-benda yang mengarut, yang tak membawa apa-apa kebaikan pada kita ataupun keluarga ataupun bisnes kita sendiri. Dan cuba reflect balik apa yang ada kat kita. Adakah benda-benda yang kita ada sekarang ni boleh membantu bisnes kita ataupun boleh membantu income kita? Kalau you rasa bila you beli benda tu dia tak membantu, tapi dia menghancurkan lagi plan you untuk cepat kaya ataupun cepat dapat financial freedom, dan bermakna itu adalah dumb shit. Benda yang you tak perlukan. Stuff. Apa? Ada saya suka satu ayat ni tau. Kalau you selalu beli benda yang you tak perlu, lama-kelamaan you akan start terpaksa jual benda yang you perlu. Wow, mencabar. Ada line putus kejap. Tapi tak apa, kita teruskan. So, that's why kena kedekut. Jangan simply ambil duit untuk beli benda mengarut. Kedekut sikit. Tak boleh. Duit aku ni, aku tak nak beli benda ni mengarut. Semua benda yang berbentuk liability ataupun kita panggil benda yang mengeluarkan duit kita, please tolong elakkan. Jauhkan diri. Astro liability Netflix pun liability. Tapi kalau you guna untuk belajar ilmu bisnes, mungkin dia jadi asset lah. Ilmu bisnes banyak Kalau you jenis orang yang suka movie, try cari macam-macam movie bisnes. Dia ada Batman, ada Rocket Singh, Salesman of the Year, ada The Founder, ada Steve Jobs, apa lagi, atau film-film Jobs, banyak gila. Tapi kena carilah. Tak semua movie tu yang bagus untuk you, kan? Dan cuba cari benda yang boleh mendatangkan aset. So kalau you ada duit lebih ni, janganlah you pula beli kereta mahal. Mungkin you mampu, tapi saya suka perkataan ni, hidup di bawah kemampuan. You mampu beli Ferrari, you belilah BMW. You mampu beli BMW, you pakailah Myvi. You mampu beli Myvi, jalan kaki. Kan? Betul tak? Boleh jalan kaki, tak adalah. Myvi okey lah. Myvi paling basic lah tu. Ataupun Kancil ke Viva ke terpulang. As long as you selesa. Dan benda tu boleh bantu you dalam bisnes, insyaAllah. So, be kedekut. Jangan beli benda yang tak perlu. Nombor 2, please be kedekut. Dan jangan simply beli barang dan sampai satu tahap you merompak duit bisnes. Kita panggil robis. Once you dah start rompak duit bisnes, you akan alami macam-macam masalah. Saya alami benda tu. Saya rompak duit bisnes saya, menyebabkan saya down. Saya kata, aku tak cukup duit nak restock ni, babe. Tak ada duit dah ni. Nak restock tak ada duit. Sebab apa? Sebab saya rompak duit bisnes sendiri dan saya tak berdisiplin. Dan itu satu kesalahan. Kan? Kalau you bisnes kecil, you tak boleh kontrol benda tu, jangan harap kita nak jadi besar. Kan? So, from now, daripada kita kecil ni lah, kita start disiplinkan diri. Aku kena kedekutkan diri aku. Hanya beli benda yang betul-betul perlu. Dan kalau benda tu tak perlu, tinggalkan jauh-jauh. Jangan beli, jangan pandang pun. Jangan pandang pun. Simpan duit tu. Guna untuk tambah aset. You nak restock ataupun benda yang boleh membantu business you grow big. Okay? So, itu nombor 1. Kedekut. Okay, nombor 2. Tips nombor 2. You all ready ke nak tips nombor 2 ni? Tips nombor 2 ni pelik sikit. Memang bodoh gila tips nombor 2 ni. Jangan terkejut. Nombor 2 adalah jadi orang gila. You kena jadi orang gila dalam buat bisnes ni. Jadi orang gila. Orang gila macam mana? Maksudnya, kalau orang tu, contoh, you buat bisnes,
dia buat posting kat Facebook. Orang biasa selalu buat posting 1-2 je sehari. 1-2, kadang 1, kadang 2, kadang 1, kadang 2. You jadi gila sikit. Mungkin you buat 20 post sehari. Orang lain buat 2 ni, you buat 20 post sehari. Dan kalau orang lain buat FB Live pun tak berani, you start jadi gila. You buat je FB Live. Cakap, apa mamak ni buang terbiak ke buat FB Live? Nak elah bro, tak payah buat FB Live lah, poyo lah. You jadi gila, cakap tak kisah, aku ni orang gila, aku buat je apa aku nak. So you buat je FB Live, you buat je benda yang you nak buat. You buat lebih dari orang lain. Itu key dia tau. Buat lebih daripada orang lain. Kalau orang lain you nampak you punya pesaing ataupun you punya kompetitor, contoh, dapat contact 10 customer sehari, you target, you plan, you boleh call 100 customer sehari, itu orang gila. Sebab percayalah, orang gila ni yang akan cepat berjaya. Macam mana Steve Jobs berjaya, macam mana Elon Musk, Tesla owner, SpaceX punya owner. Macam mana dia orang ni? Sebab dia orang ni orang gila. Orang yang serius dia, orang yang gila, yang kita tak boleh hadam apa dia fikir, tapi dia fikir macam orang gila. Ada satu story Steve Jobs ni tau. Dia punya gila, dia sangat micro management. Sampaikan tulisan dekat komputer ni, masa zaman dulu tau. Tulisan kat komputer tu, dia komen. Banyak gila dia komen sampai tulisan tu dapat jadi Apple punya tulisan. Font Apple sendiri. Dia komen tulisan tu. Bukan setakat dia buat programming, hardware, business apa semua. Tak, dia siap buat font lagi. Font tu tahu tak? Font tu ataupun typeface lah dekat tulisan kan. Dia buat. Itu tahap kegilaan Steve Jobs. Kan? Kalau Elon Musk, dia gila sampai satu tahap, orang lain tak pernah terfikir buat roket, dia nak turun balik macam ni. Sebab apa? Dia nak jimatkan kos. Sekarang ni, dia orang kalau buat roket, dia akan terbang, dan dia lepaskan dan dia hilang terus. Dia tak akan patah balik. Tapi Elon Musk, dia nak buat roket yang boleh terbang, and then patah balik, parking balik situ. Itu dia punya kegilaan. Dan dia dalam proses nak buat benda tu. Dan I think baru last 2 minggu lepas, dia dah dapat jadi orang terkaya nombor 1 di dunia lah. Di dunia, multi-billionaire lah. Dan dia masih muda lah. Saya rasa 40-50 lebih je. Dan itulah you kena jadi gila. Okay? Tapi saya tak suruh you buat roket. Cukup sekadar you buat benda-benda yang you boleh buat, tapi you doublekan the speed better than orang lain. Okay? So itu nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 ataupun nombor 3 ni pun gila juga. Iaitu gila kuasa. You kena jadi orang yang sangat-sangat gila kuasa. Contoh macam mana? Ni saya cerita bisnes kecil ni. Bisnes kecil. You kena gila kuasa. You kena belajar buat semua benda. Kalau you malas, contoh, aku malas lah nak buat marketing. Aku buat apa? Aku post barang je lah. Tak jadi dah. You kena buat marketing. You kena belajar posting. You kena belajar mukus barang. You kena belajar sourcing barang. You kena belajar jaga duit. You kena belajar PR dengan orang. You kena gila kuasa. You kena buat semua benda. Kalau you tak buat semua benda, takut orang lain buat semua benda tu, dan orang lain yang dapat apa yang you sepatutnya dapat. Itu beza dia. Dan you kena gila kuasa juga untuk jadi leader. Ramai orang dia buat bisnes tapi dia tak step up. Dia tak cukup gila kuasa untuk jadi leader yang bagus. Dia anggap bila orang-orang bawah dia tu masuk bawah dia, contoh you cari agent, you cari dropship, you anggap bila masuk tu, dah lah, boleh biarkan dia lah. Nak restock, tak restock tak kisah. Dan kita tak bantu pun dia. Kita tak bagi tahu pun dia, you kena buat sale macam ni, you kena macam ni, you kena buat ni, buat tu. Kita tak bantu. So kita bukanlah leader yang bagus kalau kita tak bantu kita punya team, kita punya dropship, kita punya agent. Tu benda sangat-sangat penting yang saya nampak. Kalau most people yang saya nampak yang dia punya business agent dropship berjaya, satu je dia buat. Dia train team dia. Dia tak tinggalkan team dia terkapai-kapai, tak tahu apa benda. HQ punya rules pun dia tak tahu, dan itu sangat masalah besar sebenarnya. So that's why you kena jadi gila kuasa. You jadi orang yang boleh buat semua benda, dan you jadi leader yang bagus. Right? Ambil jawatan leader tu. Tak kisahlah orang cakap, alamak poyolah CEO. You kena anggap diri you CEO. Kalau daripada sekarang you tak boleh anggap diri you CEO, macam mana nak jadi CEO nanti? Macam mana nak jadi founder? Founder not found tu. Saya suka tahu Dr. Azizan selalu cakap macam ni tau. Kita nak tahu, nak jadi ahli syurga, kita kena belajar macam mana ahli syurga apa sikap ahli syurga. Selalu cakap benda yang baik, tak cakap benda yang mengarut, tak kutuk orang, tak fitnah orang. Ini sikap ahli syurga tau.
Dalam syurga tu, kalau borak pasal syurga memang best lah. Di syurga ni, bila you duduk sana, you masih boleh berborak macam biasa. Kalau you nak bekerja, contoh daripada dekat hidup, you suka bercucuk tanam. Kalau kat syurga, you boleh minta ke Allah, ya Allah, aku nak bercucuk tanam jugalah. Dan Allah akan bagi you kerja tu. Walaupun you tak perlu pun buat benda tu, kalau you dah duduk dalam syurga, you dah dapat everything. Everything you dah dapat semua benda. Tapi kadang orang tu suka, dia teringat, aku dulu kat dunia, aku selalu berkebun. Aku rasa macam teringin sangat nak berkebun. You dapat. Faham? You dapat kebun. Kan? So, macam mana cara dia? You kena jadi orang yang bagus lah. Kena ikut cara apa yang you nak. You kena buat daripada sekarang. So, sama juga. You nak jadi orang jutawan, kaya, berjaya, founder, CEO. You kena start berkelakuan, bertindak, berfikir sebagai seorang CEO. Okay? Clear tak? Mudah tak? Kalau ada soalan boleh komen kat situ. Saya ada soalan. Nak tanya pun boleh tanya. So, itulah benda yang saya rasa sangat penting. You kena gila kuasa. Not in negative way lah. Tapi gila kuasa dalam memastikan you boleh buat yang terbaik untuk you punya business dan team kita. In fact, team kita tu adalah business kita. Kalau diorang tak maju, jangan harap kita nak maju. Okay? So, itu nombor 3. Dan last but not least adalah you kena apa? You kena be a muka tembok. Siapa sini muka tembok tak tahu malu? Kalau orang kutuk dasar tak tahu malu, macam itulah lebih kurang. You kena tak tahu malu. Sebab apa? Saya buat live ni, kalau saya malu, jangan harap saya nak bercakap kat depan ni. Sebab apa saya berani? Saya buat je sebab saya tak kisah. Kalau anda nak cakap, apalah mamak ni mengarut, cakap benda ni, poyo lah, belagak lah, bajet lah, saya tak kisah. Sebab apa? Sebab saya tahu kenapa saya buat apa yang saya buat. So, anda pun sama. You kena tahu apa yang you buat. Dan kenapa you buat apa yang you buat. Dan bila you dah tahu benda tu, automatically you akan start muka tembok. You tak kisah. Sebab apa macam ni tau? Setiap satu orang yang nak kutuk kita, yang cakap kau tak boleh, kau takkan boleh berjaya, kau tak dilahirkan untuk berjaya, diorang ni takkan berada bersama kita bila kita susah. Once you nak duit, contoh you nak hutang, kawan-kawan akan lari. Mungkin kenalan-kenalan you yang mungkin dalam Facebook pun akan lari. That's why orang takkan tolong kita masa kita susah. So why kita nak buat sesuatu benda yang benda tu insya-Allah boleh bantu you punya business dan boleh bantu keluarga you dan boleh elakkan anda daripada berhutang. Dan bila you buat benda tu, you dapat elakkan hutang. Kenapa kita nak berhenti? Kenapa kita masih harapkan orang yang tak membantu kita untuk jatuhkan semangat kita dan biarkan kita tak boleh buat apa yang kita buat? Sedangkan apa yang kita buat tu tak salah. Tak salah. Macam hari ni saya berkongsi pada anda adalah knowledge transfer, info sharing, knowledge sharing. Tujuan dia untuk membantu. Dan of course mungkin ada orang yang suka, mungkin ada orang yang tak suka. So itu adalah 80-20 rule. Terpulang. Mungkin 80% orang sukalah, baguslah. Dan mungkin juga 20% orang yang cakap sukalah, baguslah, yang balance tu tak suka. But that's normal. Kita tak boleh kontrol orang, kan? Betul tak? Never ever buat sesuatu yang di luar kawalan kita. Apa yang kita boleh kontrol hanyalah diri kita sendiri, keberanian kita sendiri, kekuatan kita sendiri dan ketahanan kita sendiri. Kalau kita duk fikir, alamak, orang lain cakap, you tak boleh buat apa-apa. Better gali kubur, masuk dalam, okay dah, settle. Itu kalau kita tak boleh terima. So, jangan benarkan sesiapa pun selain diri you untuk masukkan suara dalam kepala otak kita. Sebab mind is very powerful. Dia sangat kuat. Satu benda, kalau you tak boleh filter, dan dia akan menghancurkan seluruh hidup you one by one. Kalau you orang yang bagus, tapi you terima benda yang negatif, you akan rosakkan kebagusan you tu dan akan menjadi tak bagus. But at the same time, kalau you ni orang yang tak bagus, tapi you start terus masuk, aku nak belajar benda bagus, you dengar dengan Grant Cardone, you dengar Dr. Azizan, you dengar Najib Asadok, you dengar Gary V, dan along the way, lama-lama cara you bercakap pun akan berubah macam dia, sebab you start install benda-benda yang bagus. So, mulai hari ni, install lah, carilah benda-benda yang bagus untuk kita input. Dengan Al-Quran pun bagus. Tenang hati, kan? Dan you pun jadi orang yang lebih tenang dan belajar pasal business, pasal life. Dan Robert Kiyosaki pun okey, saya sangat suggest you follow dia orang.
Okay, sebab mind is the most powerful tool. Kadang-kadang orang tu, you perasan tak, orang yang tak ada tangan, tak ada kaki tapi jadi jutawan. Sebab dia gunakan benda ni. Dia gunakan otak dia, dia gunakan akal dia. Tangan semua additional. But kalau dia ada benda tu, insyaAllah dia boleh pergi jauh. Okay. So itulah 4 benda bodoh yang you boleh buat untuk pastikan bisnes kita yang kecil ni grow lebih besar. Okay. So saya harap you all dapat sesuatu. Terima kasih pada yang join live kita malam ni. Korang memang awesome. Dan saya doakan anda semua diberikan kejayaan, kesihatan dan kekuatan untuk survive PKP ni. Dan whatever comes after this. Kita tak tahu, mungkin lagi teruk, mungkin ekonomi makin teruk. But whatever happen, kalau anda berada di landasan yang betul, insyaAllah dia akan membantu. Okay. So saya rasa itu saja. Terima kasih pada yang join live ni. Kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi lain. Esok saya ada kelas. Saya ada kelas dengan Sifu Najib. Hopefully saya boleh ambil curi masa lah untuk bersama dekat live ni. Sebab saya rasa macam this is the time yang saya kena bantu anda semua. Mungkin yang tengah down, tengah tak ada sale. Dan saya nak ajak juga, you all please join group Nak Jadi Jutawan Bahagia kalau belum join. Sebab kat situ kami akan share tips business. So harap daripada situ you dapat sesuatu. Kami bagi free je, kita bagi je. Yang penting you buat action, execute. Dan mungkin insyaAllah kalau you dapat sesuatu, itulah jariah yang kami boleh bagi. Dan kalau anda berjaya, kami doakan anda terus berjaya dan bantu pula orang lain. Okay. Alright, so itu saja daripada saya Hasnul. Jumpa lagi. Nak mula bisnes, sihatkan syok. Bye. Assalamualaikum.